kembali lah. So macam sebelum ni, kita akan ada dua perkara lah yang saya akan buat, iaitu yang pertama kita akan semak awak punya lab report eksperimen ketiga. Saya akan pilih beberapa contoh lah yang awak dah buat. Dan yang seterusnya kita akan masuk pre-lab eksperimen yang keempat. Okey, jadi kita tengok. Ini saya pilih secara random saja ya. Okey, ini eksperimen 3. Okay, kita tengok sebelum ni Alia punya, Siti Alia. Okey, so tengoklah cara macam mana pemarkahan diberikan untuk awak punya lab report ni lah. Okey. Okey, so okey, untuk yang betul-betul nanti sepatutnya tulis tangan lah ya. Tapi ni tak apalah. Okey, so markah pertama diberikan adalah dari segi labeling. So ini label untuk primary data ni. Okey, ini dapat satu markah. Kemudian label untuk secondary data dapat satu lagi markah. Kemudian data primary satu markah. Dan sepatutnya secondary data dapat satu lagi markah. Tetapi kalau kita tengok dekat sini secondary, saya dah pernah cakap sebelum ni, untuk secondary data kita perlu buat 2 ataupun 3 decimal places sahaja. Okey. Kenapa? Ada reason kenapa kita buat 2 ataupun 3 decimal places. Sebenarnya kita punya data tu nanti kita akan plot. Jadi bila kita plot, kalau kita punya data banyak sangat macam ni, apa yang kita plot tu tidak menggambarkan kita punya data yang kita tulis kat sini lah. Okey, sebab apa? Sebab kertas graf kita bukanlah terlalu sensitif sampai kita boleh dapat sampai 6 decimal places. Sama jugalah macam eksperimen yang lain pun macam tu juga. Okey, untuk secondary data kita hanya buat 2 ataupun 3 decimal places sahaja. Jadi bila awak buat 6, tak dapat markah lah untuk data secondary. Okey, markah yang kedua, calculation of centroid. Markah yang seterusnya, bukan kedua, markah yang seterusnya, calculation of centroid. Okey, betul. Okey, betul, dan kita dapat dia punya nilai. Okey, kita dapat satu markah untuk centroid. Kemudian kita pergi kepada graf. Okey, graf, total markah untuk graf adalah 8 markah. Jadi kita tengok daripada mana 9 markah, daripada mana dapat 9 markah graf tu. Okey, yang pertama sekali title. Okey, kemudian kita punya labeling axis. Okey, yang ini dah satu markah. Kemudian kita punya scale. Okey, scale yang betul. Okey, kena nampak betul lah. Alright. Kemudian plotted data. Jadi kita tengok adakah data diplot semua. Satu, kita ada 8 data. Kalau ada 88, okey lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, semua data diplot. Jadi dapat 2 markah untuk data plotting. Okey, markah seterusnya adalah centroid punya data. Okey, ada centroid, dapat 1 markah. Kemudian straight line through centroid, 1 markah. Triangle. Okey, triangle, saya nampak ni triangle. Okey, dapat 1 markah. Dan satu lagi markah adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia dah 8. Okey, satu lagi markah adalah size of the graph. Okey, size of the graph kita mestilah besar. Macam mana nak kata besar tu? Besar tu mesti melebihi separuh kertas graf. Okey, besar tu mesti melebihi separuh kertas graf. So kalau graf kita ada berapa, kalau ni awak punya graf ni tengok ada berapa ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ada 26 kotak. So awak punya graf tu mesti merangkumi lebih daripada 13 lah. Bagi 2, 13 kotak lah. Kita tengok 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 lebih tak sampai 13. Jadi saiz awak tidak memenuhi kriteria. Jadi tak dapat markah untuk saiz lah. Jadi awak punya markah untuk graf dapat 8 sahaja. 8/9 sahaja. Okey. Itu untuk graf. Kemudian kita pergi kepada calculation of gradient. Jadi markah pertama untuk gradient. Okey, untuk gradient kenapa negatif ya? Pelik ni. Okey, kat sini awak buat nampak kesalahan dia adalah kat sini. Okey. Sepatutnya 62. Awak buat 6.2 tu sebab dapat negatif kan. Dan jawapan dia pelik lah. Jadi kat sini sepatutnya markah yang pertama untuk gradient adalah kita masukkan nilai daripada graf ke calculation ni. Jadi awak masukkan nilai yang salah. Jadi tak dapat markah untuk yang itu. Kemudian markah yang seterusnya adalah markah gradient itu sendiri. Ingat gradient ni markah dia ada range. Okey, dia ada range. Dia ada range dia. Dan selalunya range kita dia akan macam mana? 10% daripada 10% atas, 10% bawah daripada value yang sebenar lah. Contohnya macam kali ni maybe dia punya range dia adalah 800 sampai saya rasa tak silap saya lah. Okey, 850 lebih kurang macam tu sampai 1050. So siapa-siapa yang dapat jawapan M dia di dalam range ni dapat markah. Okey, tapi yang ni kita tengok di luar range lah. Jadi tak dapat markah juga yang ni. Kemudian yang ni delta M. Delta M ni dia depends on awak punya data. Okey, jadi yang ni saya boleh bagi markah lah. Okey, dan last sekali kita buat ni M. Ini pun sepatutnya dia tidak efek kalau awak dapat negatif 38, awak letak sini negatif 38 plus minus yang ni pun masih dapat markah, tetapi masalah kat sini awak unit dia awak tak buat. Okey, sepatutnya unit dia ada unit sini. Okey, cm negatif 2 sepatutnya lah. Jadi tak dapat markah untuk itu. Okey, kemudian calculation of gravity. Okey, markah untuk calculation of gravity yang pertama sekali formula. So kalau formula dia betul dapat markah 1. Kemudian nilai G pun dia ada range dia juga. Okey, dia ada range, silap lah. Yang tadi sepatutnya range tu 850 tu untuk G untuk G. Ini untuk G. Silap. Okey. Sepatutnya yang ini adalah 425 ke 525. Ini betul. Okey. So yang ini tadi untuk G range dia 850 ke 1050. Okey, jadi sekiranya awak punya nilai tidak di dalam range tak dapat markah. Kemudian delta G dia depends on awak punya nilai kat sini. Jadi tak ada masalah. Dapat 1 markah. Okey, dan akhir sekali buat bentuk plus minus. Sekali lagi ini tak letak unit, jadi salah lah. Okey, percentage of uncertainty. Certainty bahagi nilai sebenar darab 100. Okey, bagi juga markah. Okey, sebab benda ni berdasarkan jawapan awak yang kat atas. Okey, so dia adalah kita panggil error carry forward. Error carry forward. So tak ada masalah yang tu. Okey, teori pula yang ni G teori 10, mana dapat 10 ni. Okey, awak punya ni 76. Kat sini awak letak 10 kan. Salah lah.
Okay, so untuk discussion, gravitational acceleration dapat 1 markah. Kemudian untuk awak tulis balik percentage uncertainty dan different dapat 1 markah. So kalau awak perasan kalau awak dah dihukum sekali, dah salah kat sini, kat bawah awak tulis saja nilai dia, awak tak akan dipotong markah sekali lagi. Okay, so dapat 1 markah juga. Okay, so error dan precaution. Yang pertama, random error can occur caused by slight fluctuation in an instrument. Okay, bolehlah. Systematic error in the height fallen. Calculate the average result for more accurate result. Calculate the average result. Okay. Okay, systematic ni dia lebih kepada macam mana nak cakap Systematic dia lebih kepada error yang berlaku disebabkan oleh instrumen lah sebenarnya. Disebabkan oleh instrumen, jadi awak kena lebih spesifik lah. Kena lebih spesifik. Okay, apa error yang ada kat instrumen tersebut. Okay, contohnya macam ruler kan. Dia punya error dia yang mungkin ada adalah parallax error lah. Itu ada systematic error. Cara kita melihat bacaan dia. Okay. Jadi error yang macam ni saya tak terima yang ni. Yang atas ni slight fluctuation. Apa yang dimaksudkan dengan slight fluctuation tu? Apa yang dimaksudkan tu? Saya pun tak pasti. Okay, memang kita tak buat pun. Okay. Okay, sebenarnya error ni, possible error ni adalah error yang kita kenal pasti sebelum eksperimen je sebenarnya. Sebelum eksperimen. Ataupun semasa pun boleh juga. Okay, tapi dia lebih kepada sebelum dan apa yang kita nak buat untuk eliminate ataupun kurangkan error tersebut. Itu kita panggil precaution steps. Okay. Okay, saya pun make sure to check the instrumental such as timer to prevent systematic error. Calculate the result. Okay, yang ini boleh lah. Calculate the average result ni. Saya rasa kita kena tukar sikit ayat dia. Okay, kita boleh buat repeat experiment a few times. Okay, and take the average. Okay, ni boleh. Ini adalah solution untuk random error sebenarnya. Repeat experiment ni solution untuk random error. Okay, yang atas ni. So, okay lah. Saya tak bagilah markah. So, saya tak faham. Make sure to check instrumental such as timer to prevent systematic error. Okay, ni boleh lah. Boleh bagilah. Okay. Dan last sekali, from the experiment, the acceleration due to gravity is determined, the value is. Okay, ni boleh. Ni pun sekali lagi unit ni, janganlah tinggal unit macam tu saja. Kena ada nilai apa unit tu. Okay. Tak bagi markah lah, sebab tak letak unit. Okay, jadi markah dia 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 6 tambah 8, 14 14, 15, 16, 17, 18, 19. So, dapat markah 19 per 30. Okay. So, boleh improve lagi lah. Okay. Tengoklah bahagian mana yang saya buat yang awak silap tu boleh betulkan nanti. Okay, sekarang kita cuba ambil satu lagi contoh. Okay. Ada siapa-siapa nak ditanda dia punya? Saya. Tasnim. Siapa nama? Tasnim. Ada tulis Tasnim tak kat sini? Tasnim. Tak ada ni lah.
Okey, nak senang nanti awak tulis nama dekat awak punya folder, dia buat file tu dinamakan dengan nama awak Macam ni ada Tasnim ni, Aina, Zahirah, Dihajar. Saya pun tak jumpa dah mana satu Tasnim ni. Kita cuba nasib lah kat atas ni. Dekat ini Tasnim, bukan Tasnim. Okey, saya cari yang lain. Try ni. Muhammad Ismail. Cari yang lain Tak apalah, kita ambil Aina ni lah. Okey, saya ambil Aina lah Tasnim tak jumpa nanti. Tak apa, next time tulis nama Okey, so Aina, tengok. Okey, betul. Okey, data tabulation 1 markah, data 1 markah, labeling 1 markah. Nampak ni, buat 3 decimal places. Cantik, dapat 1 markah. Okey, Y dan juga X. Okey, dapat markah. So, dapat 1 markah. Calculation of centroid. Kemudian kita pergi ke graph. Okey, graph. Markah pertama, title, dapat 1 markah. Label, 1 markah. Okey, scale, betul, 1 markah. Okey, data, ada 8 lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, ada 8 data, dapat 2 markah. Centroid, 1 markah. Straight line through centroid, 1 markah. Triangle, triangle ni, sini. Yang ke atas ni mana? Okey, ni bawah dia saya nampak ni. Okey, yang bawah. Lepas tu yang naik ke atas ni yang mana ni? Saya tak jumpa. Ni kot. Ni kot. Ni. Kita ambil yang ni. Okay. So maybe sebab dia punya line sama, bolehlah bagi 1 markah. Dan last sekali size. Okey, adakah lebih daripada kertas graf? Lebih daripada separuh kertas graf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okey, dia melebihi 13 kotak. Okey, jadi saiz dapat 1 lagi markah ni saiz Jadi dapat 9/9 untuk saiz untuk graf. Okey, kita tengok pula dia punya calculation. So pertama, calculation of gradient. Alright, 1 markah. Untuk gantian jawapan. Okey, kalau kita tengok memang di dalam range yang saya cakap tadi kan. Okey, dapat 1 markah. Okey, range dia berapa tadi? Saya cakap 450 sampai 500 425 425 sampai 525. Okey, kalau kita tengok dalam lah within range tersebut. Kemudian delta M 1 markah.
Okey, plus minus 0.1. Okey, boleh jugalah. Dibuat macam ni boleh juga. Okey, dapat 1 markah. Baik. G ni G. G tak ada pula. Tertinggal kot ni. Okey. Aina ada Aina. Mana G? Awak punya G ni? Saya tengok balik. Jika dia letak berasingan mungkin macam tak ada pun. Okey, so G tak ada lah. Tertinggal sehelai ni rasanya. Okey. So tak apalah, tertinggal sehelai tu kita teruskan dengan yang ni lah. Okey, ni pun dapat 1 markah. So saya assume G dia 10.4 lah. Okey, 10.4. Ni kat sini So selection 10.4 dapat 1 markah. Yang ini dapat 1 markah. Possible error, our eyes is not perpendicular to the scale. Okay. The fan is switched on during experiment causing the air resistance. Okay, cantik. Our eyes must be perpendicular to avoid parallax error. Betul. The fan must be switched off during the experiment to reduce air resistance. Cantik. Okay. Kemudian conclusion. Okay, macam ni. So kalau tengoklah cara buat dia, rasanya semua betul lah. Okay, semua betul. Kecuali ada satu page yang tertinggal. Dan saya rasa satu page tertinggal tu pun, saya rasa Aina ni buat betul jugalah. Okay, jadi boleh dijadikan contoh lah Aina punya lab report. Okay, ada beberapa soalan tak berkaitan dengan lab report? Tak ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okay, diharap bolehlah buat lab report dengan baik ya. Ingatlah poin-poin penting dekat situ. Yang pertama sekali, table tu mesti, kalau secondary data, mesti 2 ataupun 3 decimal places. Itu yang satu. Lepas tu, awak punya calculation pastikan ada unit. Okay, semua mesti ada unit. Di hujung tu mesti ada unit. Okay, tak kisahlah M ke G ke. Lepas tu, yang buat dalam bentuk plus minus pun semua kena ada unit ya. Dan satu lagi graf, pastikan graf 9 markah yang saya cakap tu, pastikan awak tahulah setiap satu tu apa dia punya poin-poin yang penting yang perlu ada. Okey. Okey, rasanya itu saja untuk lab report. Kita masuk pula kepada pre-lab eksperimen. Okey, pre-lab eksperimen 3 ya. Eksperimen keempat. Okey.